Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya telah mendapat satu soalan daripada Puan Aisyah. Okay. Soalan dia ialah berkaitan tentang pewarisan harta pusaka, di mana saya bagi tahu kes dia dulu. Ah, saya letak ya, ayah meninggal pada 23 September 2020. Okey, ayah. Ayah ataupun saya letak nama lah. Nama ni saya letak Syamsuddin sebagai contoh. Syamsuddin meninggal pada 23/9/2022. Okey. Kemudian Syamsuddin ni isteri ni pula meninggal. Saya letak nama dia Kamsiah. Kamsiah pada 20/11/2022. Okey, ni silap ya, bukan 2022, tapi 2020. Okey. Kemudian untuk pengiraan faraid seperti biasa, kita perlu set kalau kita menggunakan Excel, kita kena set dulu dalam bentuk fraction dia punya atas ni dia kena dalam bentuk fraction. Okey. Bukan fraction, sebenarnya more number format kita buat dalam fraction yang up to 3 digits. Okey. Alright, yang pertama kolom yang pertama kita buat waris. Okey, waris. Okey. Dalam kes ini, Puan Aisyah memaklumkan di mana anak Samsudin ialah dia tak ada mak ayah. Okey, dia tak ada mak ayah. Dia tak ada, dan isterinya pula Kamsiah pun waktu dia meninggal mak ayah pun dah tak ada. Jadi kita perlu menyelesaikan pengiraan untuk ayah dahulu. Okey. Bila ayah, kita kena waris siapakah waris kepada Samsudin ni? Okey, pertama Kamsiah. Kamsiah ni dapat bahagian dia. Sebab Kamsiah ni isteri. Statusnya di sini ialah isteri. Okey. Kemudian dimaklumkan bahawa jumlah anak kepada Samsudin dan Kamsiah ialah seramai 3 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. 9 orang Okey, anak lelaki saya letak kat sini. Anak lelaki Abdul Razak sebagai contoh lah ya. Abdul Razak, anak lelaki 1. Okey. Abdul Rahim, anak lelaki 2. Kemudian Abdul Kadir, anak lelaki 3. Okey. Kemudian ada Puan Aisyah. Puan Aisyah yang bertanya, dia waris ni adalah anak perempuan 1. Kemudian ada 6 orang lagi adik-beradik. Aisyah, Fatimah. Letakkan terus nama, senang nak ingat. Okey. Kedua, Fatimah. Kemudian kita letak nama dia ialah Ainon. Perempuan 3. Dia saya letak nama dia ialah Nisa. Anak perempuan 4. Siapa lagi kalau perempuan namanya Fatimah, Aisyah, Khadijah. Anak perempuan yang kelima. Okay, saya besarkan lagi sikit lah. Right. Okay. Khadijah dan yang terakhir ialah Asma. Anak perempuan yang keenam. Okey. Ini adalah waris bagi kematian yang pertama. Bagi kematian yang pertama kematian iaitu dalam cerita ini ialah, dalam kes ini ialah Samsudin. Okey, inilah waris-waris kepada Samsudin. Okey. Samsudin. Kemudian kita kena tengok dia punya ashabul furud ataupun fardu lah, bahagian fardu dia. Fardu. Okey. Kat sini bahagian fardu ialah si mati mempunyai isteri akan mendapat 1/8. Kenapa 1/8? Disebabkan si mati, dalam kes ini, si mati mempunyai anak. Bila dia mempunyai anak, automatik Khamsiah ataupun isteri akan mendapat 1/8. Okey, kemudian berapakah bahagian waris-waris yang lain? Dalam kes ini, bahagian waris-waris yang lain iaitu
Anak lelaki dan anak perempuan ni dipanggil dipanggil asabah bil ghaib. Maknanya dia akan dapat baki daripada harta pusaka. Jadi baki yang dia akan dapat ialah 7/8. Okey. 7/8 ini adalah baki yang perlu dibahagikan dalam kalangan waris ni. Okey. Berapakah bahagian dia? Okey, kalau ikutkan bahagian, jumlah anak lelaki ialah 2. Okey, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi dia punya total dia, sum dia ialah 12. Maknanya anak lelaki akan dapat dalam kes ni akan dapat 2/12 daripada 1/8. 7/8. Dia punya pengiraan dia ialah anak lelaki ni akan dapat 2/12 kita darabkan dengan 7/8. Maknanya bahagian anak lelaki akan mendapat 7/48. Sini bersama 7/48. Okey, anak perempuan pula akan dapat berapa? Kita buatkan equal 1/12. Kita darabkan dengan 7/8. Okey. Kita akan dapat 7/96. Jadi bahagian ni samalah yang ini yang lain-lain anak perempuan akan dapat 7/96. Okey. Jadi untuk bahagian isteri akan dapat 1/8. Okey. Maknanya saham masing-masing akan mendapat 1/8 isteri, anak lelaki akan dapat 7/8. Aisyah ni pun akan dapat 7/96. Okey. Kalau untuk semakan kita boleh tengok. Okey. Kita boleh tengok dia punya jumlah dia equal dia. Jadi kita buat sum, pastikan sum ni jumlah dia ialah bersama dengan 1. Barulah pengiraannya betul. Jadi bila tanya je berapakah hak isteri bagi harta pusaka Syamsuddin ialah 1/8. Okey, 1/8. Kalau bayangkanlah Syamsuddin ni ada RM100, dia ada RM10,000. Kalau harta Syamsuddin ni RM10,000 contoh harta Syamsuddin. Okey, kalau harta dia 10 ekar lah, 10 ekar tanah. Bukan 10 ekar lah, kita bagi dalam bentuk duit lah sebagai contoh. Dia ada 10 ekar tanah dan hasil tanah tu setiap bulan saya anggarkan RM5,000. Okey, RM5,000. Hasil tanah dia tu setiap bulan ialah RM5,000. Maknanya isteri ni akan dapat 1/8 daripada RM5,000 tersebut. Sedap. Pada RM5,000. Okey, 1/8 daripada RM5,000. Okey, 625. Berapa pula bahagian Abdul Razak daripada hasil daripada tanah tersebut? 7/48 kita darabkan dengan 5,000. Okey. Jawapan dia kat sini dia bagi dalam bentuk pecahan. Kita mungkin boleh tukar number, kita akan nampak lah berapa pecahan dia. Lebih kurang dalam RM729.17. Sama juga okey. Alright. Kalau bahagian anak perempuan pula dia akan dapat 7/96. Kita timeskan dengan 5,000. Hasil yang didapati oleh anak perempuan ialah sebanyak 364.58. Okey, ini bagi kematian yang pertama. Sekarang ni pula, okey. Sekarang ni pula apabila berlakunya kematian Khamsiah. Khamsiah pula yang meninggal. Okey, sini saya buanglah Okey, saya biarkanlah. Saya biarkan. Okey, saya biarkan yang ni, saya hide dulu. Okey. Kematian sekarang ni kita cerita tentang kematian yang kedua, iaitu kematian Khamsiah. Khamsiah ya. Okey. Alright. Berapakah hak kita ambil balik yang ni waris, fardu, saham semuanya. Pergi waris dululah. Waris. Okey. Bila Khamsiah meninggal dunia, mak ayah dah tak ada, suami pun dah tak ada, iaitu Syamsuddin dah meninggal. Jadi waris-warisnya terdirilah samalah seperti Syamsuddin tadi, cuma tak ada Khamsiah sahaja. Jadi kita copy lah balik bahagian waris ni. Alright. Okey. Okey, berapa pula bahagian dia? Cara dia. Maknanya dalam erti kata yang lain, 1/8 daripada harta pusaka yang didapati oleh Khamsiah ini perlulah dibahagikan
kepada waris-waris yang lain. Waris-waris ni ibarat macam ni lah. Dia dah dapat 5,000 tadi macam ni. Dia unhide lagi. Okay. RM625 ini akan dibahagikan kepada waris-waris yang lain. Okey. Pada macam itulah kalau kita nak belajar cara mudah faham pengiraan manasakh ataupun kematian berlapis. Jadi, cara dia ialah okey, kita kenakan dulu. Apakah waris fardu dia? Fardu dia ialah 2:1. Sebab apa? 2:1 dia tak ada waris ashabul furud kat sini. Dia hanya ada ashabah sahaja. Jadi warisnya ialah, bahagiannya ialah sama juga seperti ni tadi, iaitu kat sini Abdul Razak akan dapat bahagian dia 2 2 2 1 1 1 1 1 1. Jadi jumlah dia ialah bersamaan 12 lah. Kalau ikutkan tak ada masalah apa, 12. Okey, kemudian bila dah dapat 12, okey, Abdul Razak ni akan dapat 2/12. Biasanya dia akan kecilkan terus lah. 1/6. Kat sini pun 1/6. 1/6. Perempuan akan dapat 1/12. 1/12. 1/12. 1/12. 1/12. 1/12. Okey. Pastikan jumlahnya, sum dia mestilah bersamaan dengan 1. Okey. Sum 1. Okey. Alright. Kenapa kat sini mesti jumlah yang kat sini berbeza dengan yang sini? Sebab apa? Pengiraan kematian yang pertama ni ada bahagian isteri. Isteri kena kira juga. Tapi bila bahagian yang kedua isteri dah tak ada, kamsian ni dah tak ada, jadi ini sahajalah waris-waris yang akan dapat. Okey. Seterusnya, bila dah dapat bahagian, kita kena buat macam mana? Okey. Iaitu bahagian kamsiah ini ialah sebanyak 1/6 ni akan didapati oleh Abdul Razak. Abdul Razak akan dapat 1/6 daripada 1/8. Okey, daripada mana 1/8? Iaitu bahagian isteri yang awal tadi tu. Jadi 1/8. Okey. Alright. Okey, 1/8. 1/48. Kat sini 1/6 darabkan dengan 1/8. Okey, 1/6 sama juga 1/48 lah senang kira. Okey, bagaimana pula bahagian anak perempuan? Okey, 1 equal 1/12 kita darabkan dengan 1/8. Okey, kita dapat 1/96, 1/96. Okey, pastikan jumlah dia ialah 1/8. Pastikan jumlah dia ialah 1/8. Okey, jadi bila kita dah kira dah berapa bahagian waris-waris ni, kita kena kira pula berapakah jumlah keseluruhan harta yang didapati bagi pengiraan munasakhah ini bagi harta pusaka Samsudin. Okey, jadi waris yang tinggal kat sini hanyalah yang ini sahaja ya. Waris yang tinggal hanyalah anak-anak dia saja. Yang warna kuning ni saya warnakan warna kuning. Jadi kita tambahkanlah. Okey. 7/48 kita tambahkan dengan bahagian yang didapati daripada bahagian mak dia tadi. 1/6. 1/6. Okey, 1/6. Okey. Alright, yang ni sama juga 7/48 kita timeskan dengan 1/8 bahagian mak dia tadi. Okey. Okey, kita akan tukar fraction. Tukar fraction balik. Okey. Alright, tukar kat sini. Kita tukar dia punya fraction. Costume of fraction up to 3 digits. Okey. Nak tunjuk pada lain Okey, kejap. Oh, saya ini silap tambah silap. Yang ni bukan darab tambah. Ni equal 7/48 kita tambah dengan 1/6. 1/6 bahagian 1/48. Okey, sama 1/6 campur dengan 1/48. 7/8. 7/8 tu dapat di sini. 7/8 tu dapat di sini. Sekejap ya.
7, saya ulang 7 per 48, kita kena tambahkan dengan bahagian yang dia dapat tadi. 1 per 8. Itu yang dapat 1 per 6. Okey, yang ini pula akan dapat sama juga. 1 per 6. Okey, bahagian anak perempuan akan dapat, okey, 7 per 76. Kita tambahkan dengan bahagian dia dapat daripada bahagian ibu tadi. Dia akan dapat 1 per 12. 12. Jadi, kita kena sumkan. Kita tengok nak kira cukup tak 1. Jawapannya ialah 1. Jadi, bagi dalam kes ini, okey, Puan Aisyah bertanya kepada saya, berapakah bahagian yang didapati? Inilah jawapan dia. Maknanya bayangkan hasil tanah dari hasil kebun Samsudin ini ialah hasil kebun bersamaan dengan 5,000. Contoh 5,000 sebulan. Jadi setiap bulan waris ni akan dapat 1 per 6 darabkan dengan 5,000. 1 per 6 kita darabkan dengan 5,000. Okey. Yang ni pun sama. 1 per 6 darabkan dengan 5,000 samalah ya dapat. Okey. Yang ni pula 1 per 12 kita darabkan dengan 5,000. Kita dapat 400 lebih lah. Okey. 400 lebih. 416 ringgit. Pastikan jumlah dia equal to, kalau kita nak buat semak lah, equal to 5,000. Okey. Betul lah pengiraannya. Okey, tambahan lagi. Puan Aisyah ada memaklumkan kepada saya di mana dia kata bagaimana kalau bahagian faraid sekiranya dua orang anak lelaki ini, okey, sebagai contoh saya letakkan Abdul Rahim dan Abdul Razak ini. Okey. Dah terlalu panjang kan? Okey, saya hide dulu. Okey. Bagaimana sekiranya Abdul Razak ni dia dah dapat dah bahagian dia 1/6. Abdul Razak dan Abdul Rahim ni dia kata dia nak adik-beradik berbincang, dia kata dia nak bahagi sama rata hasil kebun. Tetapi Abdul Razak dan Abdul Rahim ni dia kata dia tak nak, dia nak ikut bahagian faraid. Jadi solusinya ialah kekalkan bahagian Abdul Razak tu, dia akan dapat 1/6. Okey, 1 Jun pula dia keluar kan. Dia akan keluarkan 1 per fraction balik. Fraction. Okey. Kekalkan bahagian dia 1/6. Abdul Rahim ni 1/6. Okey, bagaimana pula kalau dia kata nak bagi sama rata? Okey, nak bagi sama rata, okey, prinsip yang hampir sama. Okey, kita dapatkan dulu bahagian baki daripada harta pusaka tu. Okey. Dalam kes ni saya buang baliklah kuning ni. Okey. Okey, saya buangkan balik. Okey, bahagian dia ialah 1 tolakkan dengan, sekejap. Kita kena tengok dulu. Okey, kita kena tambahkan dulu bahagian dia orang ni. Berapa bahagian dia orang ni? Iaitu 1 per 6 tambah dengan 1 per 6. Tambah dengan 1 per 6. Okey. Silap. 1 per 6. 1 per 6 tambah dengan 1 per 6. Okey. Bahagian dia ialah, dekat sini ialah 1 per 3. Maknanya 2 per 3. 2 per 3 ini akan dikongsikan sama rata dalam kalangan adik-beradik. Maknanya kat sini 2 per 3. Okey, 2 per 3. Jadi 2 per 3 inilah akan dikongsikan dengan dalam kalangan adik beradik. Okey, 2 per 3. Okey. Jadi adik-beradik 2 per 3. Yang lain ni lah, maknanya Abdul Kadir, Aisyah ni, Abdul Kadir ni saya diberitahu dia ni bersetuju nak bagi sama rata. Jadi Abdul Kadir ni akan dapat bahagian dia ialah, okey, Abdul Kadir ni akan dapat bahagian dia 2 per 3 ni kita kena bahagikan kepada Abdul Kadir, Aisyah, Fatimah, Ainun, Nisa, Khadijah dan Asma ni sama rata. Jadi berapakah bahagian dia yang tinggal? Okey, Abdul Kadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 2 per 3 ini akan dibahagikan dengan 7. 2 per 3 dibahagikan dengan 7. Okey. Jadi 2 per 3 bahagikan dengan 7. Fraction up to 3 digits. Okey. 2 per 21. Ini pun sama juga. Dapat 2 per 21. 21, 21, 21, 21, 21. Okey. Yang ni kekal 1 per 6. 1 per 6. Okey.
Alright. Ini saya ubah balik fraction. Fraction 1/6. 1/6. Jadi kita nak kira. Kita kena semak setiap kali dah buat perkiraan. Kita kena semak. Alright. Cukup jawapannya ialah 1. Jadi inilah bahagiannya. Okey, saya berbalik pula kepada sekiranya hasil kebun 5,000. 5,000. Jadi hasil kebun setiap bulan, okey, ia dapati oleh Abdul Razak sebagai selaku anak sulung lah, ataupun Abdul Razak ni dia tak nak ikut bagi faraid, dia nak bahagian dia. Jadi 1/6 kita darabkan dengan 5,000. Okey, ni pun sama juga 1/6. 1/6 kita darabkan dengan 5,000. Okey, sekarang ni kita masuk bahagian Abdul Kadir ni pula. Abdul Kadir ni kata dia nak bagi sama rata. Dia setuju nak bagi sama rata. Jadi bahagian Abdul Kadir ialah 2/21 kita darabkan dengan 5,000. Inilah bahagian Abdul Kadir dapat. Adik-beradik yang lain pun dia akan dapat sama juga. Jadi kita buat semakan. Cukup tak 5,000? Sum 5,000. Jadi inilah jawapan dia kepada Puan Aisyah yang bertanya di mana bagaimana dipanggil konsep ini walaupun dibagikan sama rata, istilahnya ialah anak lelaki ni iaitu Abdul Kadir ini akan mengurangkan bahagian dia, iaitu sepatutnya dia dapat 1/6 tapi dia bersetuju untuk bagi sama rata. Inilah bahagian sama ratanya yang dikongsikan dalam kalangan adik-beradik perempuan, termasuklah Abdul Kadir. Jadi apabila berlakunya pembahagian orang kata apa, pembahagian harta pusaka kepada hasil kebun harta Samsudin itu, inilah bahagian yang didapati oleh anak lelaki yang satu, anak lelaki kedua. Kemudian yang anak lelaki tiga yang bersetuju untuk sama rata itu akan dapat bahagian dia kurang lah. Tapi perlu diingatkan bahawa anak lelaki tersebut dia kata kalau dia nak ikut faraid, kita kena ikutlah hukum pembahagian faraid. Melainkan dia kata tak apalah, saya bersetuju untuk bahagi sama rata. Bila berlakunya dia nak bersetuju bagi sama rata, maknanya inilah bahagian yang wajib kita ikut, iaitu bahagian faraid wajib kita ikut, dan inilah bahagian muafakat ataupun dia muafakat nak bagi sama rata. Inilah bahagian yang didapati oleh Abdul Kadir dan serta 6 orang adik-beradik perempuannya yang lain. Jadi itu sahaja untuk perkongsian saya dalam video ini. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Okey. Jadi saya akhiri. Kalau ada persoalan boleh tanya dalam ruangan chat ataupun ruangan komen di YouTube. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.